الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله ولا شريك له. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Alhamdulillah, pertama kali saya ucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih beri peluang bagi saya dan ikhwah-ikhwah pendengar sekalian yang saya kasihi, yang saya dihormati. Alhamdulillah, Allah Ta'ala masih beri peluang, beri okat bagi kita. Lebih-lebih lagi kita dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan yang paling mulia sekali di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan bulan banyak rahsia dalam bulan Ramadan. Kadang-kadang rahsia dalam bulan Ramadan kita tidak boleh mengetahui malaikat. Kita kena menyeleh dalam bulan Ramadan dengan penuh iman dan ikhlas, barulah kita boleh tahu apa rahsia dalam bulan Ramadan. Lepas tu lagi kita alhamdulillah duduk dalam inayah Allah dan jagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih orang panggil untuk duk peracur Hananiah. Orang panggil 20 hari yang lepas dalam bulan Ramadan ni, orang panggil kita duk cana, duk korek sama-sama buat kita di mana kekurangan kita dan kesilapan kita untuk nak buat sebagai getok atau sepan bagi kecil Allah Ta'ala. Lebih kurang lagi ada okat 10 hari yang terakhir ni, yang mana 10 akhir ni amat orang panggil berharga sekali. Orang panggil benda yang paling mahal sekali, nak beli tak boleh. 10 akhir ni nak beli tak boleh. Bagi orang hok tak ada peluang langsung dalam masa 20 hari yang lepas tu, maka Allah Ta'ala beri satu okat lagi 10 hari yang terakhir ni yang betul iktikaf, betul berdiam diri dalam masjid dengan niat iktikaf saja. Ku iktikaf di masjid dalam bulan Ramadan 10 akhir lillahi Ta'ala. Itu nak kata keperluannya kita yang Allah Ta'ala masih inayah, masih duk sayang kita, duk jaga kita. Orang panggil kecil mudah-mudah Allah Ta'ala nak buat kita syurga. Kalau kita mudah-mudah Allah Ta'ala nak buat lama, nak buat kita syurga. Kalau kita kecil dengan bahasa mudah-mudah, jalan. Orang panggil orang yang paling nasib baik, orang boleh sampaikan yang boleh puasa dengan keadaan dia penuh iman, mahtisab. Ufra lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah Ta'ala apa dosa-dosa yang upah-upah meja siapa balik siapa hari ni. Allah Ta'ala apa dosa dia, Allah pisik semua. Pisik bukan benda main-main tak. Benda yang panggil amat menghargai sungguh. Benda berharga, bukan benda panggil murah-murah tak. Benda panggil Masya Allah, benda mahal sekali bagi orang berakal dan berfikir, dan bagi orang nak kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala.
Maka bulan Ramadan panggil bukia sekolah seraja-raja bulan bahkan ada satu malam pula dalam bulan Ramadan tu sebaik-baik malam amalan satu malam merupakan 84 tahun. Satu malam lebih baik pada 1000 tahun. Subhanallah. Nak orang kata keperluannya kita dalam bulan Ramadan amat-amat sekali kalau kita nak tolak rasio dalam Ramadan ni, Allah, tak habis-habis. Tak habis-habis. Sebab itulah Rasulullah SAW dia apabila sampai bulan Ramadan dia selalu bersungguh-sungguh dia dalam i'tikaf. Lepas tu amalan dalam bulan 10 hari akhir ni tak sama dengan dia ibadat 20 hari lepas. Kau kuat. Sampai tak tidur malam. Buat apa Rasulullah? Untuk nak dapatkan Lailatul Qadar. Tu babi peng Islam. Nabi sebagai contoh, sebagai qudwah, sebagai cermin bagi kita Rasulullah untuk kita bersuluk. Tetapi dia kata Ibn Shihab Az-Zahri, dia kata ajaban lil muslimin tarakul i'tikaf wan Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yatrukahu munza dakhala al-Madinah hatta taqabadahu Allah. Az-Zahri dia kata berapa peliknya orang kita ni tinggal sunat i'tikaf. Tinggal. Yang dipanggil tak ada membesar-besar dengan sunat i'tikaf ni. Tak ada yang panggil jadi nampak sunyi sunat i'tikaf, nampak tak ada yang panggil bersungguh-sungguh sepuluh nisfu Sya'ban, bersungguh-sungguh sepuluh nisfu Rajab. Tak ada bersungguh-sungguh dengan sunatul i'tikaf. Benda ni benar waris, benar cerak hak Rasulullah buat. Itu Az-Zahri kata, aku berasa hingga, berasa pelik. Nabi ni tak biasa tinggal i'tikaf apabila selama masuk Madinah, sehingga Allah Ta'ala ambil nyawa dia sehingga dia meninggal dunia. Oh ya, kata benda ni pentingnya i'tikaf. Banyak rahsia dalam i'tikaf, tapi kita tidak mendalami dia, tidak menghargai dia. Maka yang mana Allah Ta'ala sudah beri panggil keperluan bagi kita dalam 10 akhir ni, maka kita bersungguh-sungguh untuk menghidupkan satu sunnah Rasulullah. Hidup untuk apa lah? Hidup nak menghidupkan Rasulullah ini untuk kita nak proses penyakit hati kita tu ada perkara. Nak kembali kita kepada Allah. Nak bertewah, nak berlomor untuk nak dapat syurga Allah. Dari bulan masa sikat ni kan, dari masa bulan sikat. Dari 30 hari ni, dalam masa 30 hari ni. Dalam 20 hari ni, 20 hari ni kita ada dalam. InsyaAllah ada lagi 10 hari lepas ni al-ashrul awakhir. Mari kita turun sungguh dengan penuh hati, dengan penuh iman, dengan penuh yakin. Harap-harap pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk nak tolong kita. Kita dapat dengan penuh-penuh ikhlas dalam ibadat kita. Baik semaya, baik qiyam, baik sedekah, baik tilawatul Quran, baik zikir, baik tahmid, segala perkara yang mana Allah suruh dalam bulan Ramadan, segala kebaikan kita buat dengan penuh iman dan ihtisaban. Sebab apa kita main boleh buat boleh ni mudah-mudah? Sebab panggil bayakat Ramadan. Suasana Ramadan tak serupa dengan suasana bulan-bulan lain. Sebab apa? Bulan Ramadan boleh tatanazzalu fihi al-malaikah. Malaikat turun berkelompok-kelompok. Bukan turun seorang-seorang, turun berkelompok-kelompok, majmu'at. Berkelompok-kelompok. Waktu apa? Waktu rahmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Waktu engkau ampun ni pada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada siapa? Pada hamba dia. Hak tak mau pergi lagi, hak tak mau pisah lagi. Hak tak mau sedar lagi, hak tak mau berasa lagi kata kita duk semayang. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kan kita semayang baik tu baik biasa. Maka dalam Ramadan banyak kat dia ada satu roca, ada satu kemanisan dalam ibadat. Bahaik ibadat semaya, bahaik ibadat qiyam tarawih. Sejuk betul bagi semaya sejuk. Dengan doa witir, dengan doa kunut. Kita masa biasa, kau sudah semaya, kau sudah. Ada kemanisan. Itu namanya kata ada rahmat. Malaikat bersama kita. Malaikat bersama kita turun dalam bulan Ramadan. Sebagai Allah Ta'ala sebagai beri bonus pada kita. Satu malam Allah Ta'ala jamin. Yang mana kita dah harap ulama kata 20 hari yang kita duduk semaya mari dah ni. Hodok susah payah dengan qiyam, dengan puasa, dengan segala semua mari hari ni untuk nak dapat Lailatul Qadar. Allah panggil kita cang tu. Nak kita tu dapat Lailatul Qadar dengan cara sepenuh, panggil 100%. Berapa persen? Dengan penuh iman. Man qama Lailatul Qadar imanan ihtisaban, Allah Ta'ala apa dosa. Apabila Allah Ta'ala apa dosa, syukur kita, ahli syukur. Subhanallah. Ikhwani dan akhwati yang saya kasih sekalian, gapo panggil kita dapat dalam bulan Ramadan yang mana kita bersungguh-sungguh. Tapi Masya Allah, bulan Ramadan ni jadi bertewah dengan ibadat. Dunia pun yang bertewah juga dalam bulan Ramadan. Tapi kalau kita kira pada masa dulu panggil bulan Ramadan sebagai bulan rehat, bulan untuk nak rehat dikira, rehat jismani, rehat tenaga dalam, rehat daripada untuk kita nak menajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bukan semua, sebaliknya. Apabila masuk bulan Ramadan, seperti saya dah ayat tu, jadi gelemak laku. Jadi gelemak dengan anak, setengah-setengah gelemak dengan bini, setengah-setengah gelemak nak pergi beli baju bayu, dengan kasut bayu. Gelemak, ini pelik juga. Saya fikir dengan saya sendiri, bukan kata Pak Demo. Jadi apabila masuk ada 10 akhir ni, jadi banyak gelemak ke dunia. Kau gelemak, kita kata 10 akhir ni kau tu ni. Tapi yang nampak kau gelemak. Kau lewat, kau jadi kau tak ada, jadi kau sibuk. Bahkan 10 akhir, Allah ke okat suka kita kalau kita kena pini kita yang mana nak jaga macam tamat nak sampai dok dalam harapan kita kalau tu qadar. Yang mana? Tapi ke okat kita ke pini kita tak masih hidup lagi, masih hidup nyawa lagi. Tapi kita panggil tak guna okat kita ni, Allah. Subhanallah. Umat Islam, baik saya sendiri termasuk juga. Marilah kita buat satu renungan, satu ulang kaji, ulang balik. Ke mana kita sekarang? Di mana kita sekarang? Hati mana dan fikiran mana? Dan kasut mana dan bayakat mana kita masih hidup? Bayakat mana kita hidup? Bayakat duniawi atau bayakat ukhrawi? Maka kita doa, ya Allah, aku nak hidup bayakat ukhrawi ya Allah Ta'ala. Aku tak usah ya Allah Ta'ala nak mengakak atas sirat. Ya Allah, aku tak usah ya Allah Ta'ala. Duk ngakak kat sirat, setengah orang kata ada pitah lu di muka kaki, kogi, apa dia ngakak. Wal-ayazubillah. Tak usah Ta'ala, aku tak usah, aku nak pergi pergi hamba ayat tu. Bighairi hisab wala azab. Tak ada hisab dan tak azab, aku nak pergi itu Ta'ala. Tapi kalau tak ada pertolongan pada maut, aku nak pergi Ta'ala Ta'ala. Nak guna pertolongan pada Allah. Lepas tu nak guna Allah dalam bulan Ramadan ke okar.
Akal kita. Untuk kita nak bukti kita sebagai hamba Allah. Untuk nak bukti kita sebagai mengabdikan kita kepada Allah. Boleh jadi kita hidup setahun tak ada pernah menunjukkan kita sebagai hamba Allah. Kadang-kadang tak tunjukkan kita sebagai hamba Allah. Kadang-kadang kita sebagai hamba nafsu. Kadang-kadang kita kata mudah-mudah. Nak bayar kita hamba Allah, masa malu nak bayar. Saya sendiri. Dan mulai Ramadan kita boleh royak. Nak buktikan kita, ya Allah, aku ni sebagai hamba-Mu, ya Allah. Sebab apa? Bayakat tu bayakat tu orang bagi kita. Baik pada baca Quran, baik pada berzikir, semua sana. Boleh kejar dalam Ramadan. Semaya tahajud lah. Teriak dengan Tuhan lah, mengadu dosa-dosa. Ya Allah, aku sejak dulu pada hari ini tak nak menolak baik lagi. Ya ibu bapa, ya Allah. Dengan cara hidup, ya Allah. Cari jalan, nak cari dosa-dosa kita tu sebagai sapan untuk kita kecek dengan Tuhan. Dan apabila kita kecek dengan Tuhan, Allah Ta'ala terima dalam Ramadan segala dosa kita. Allah Ta'ala pusing jadi semua hasanat. Alhamdulillah. Apabila ada dosa, syukur kita syukur. Apabila kita tumpuk semaya raya, bukan kata baju kita baru dah, kasut baru dah, hati kita baru bersih. Syukur. Makin kita buat ibadah, makin kita menajat dengan Allah Ta'ala, makin rapat Allah Ta'ala, makin mengaku. Tujuan kita nak ayat Allah Ta'ala, aku mengaku sungguh kelemahan Allah Ta'ala. Aku lemah sungguh. Nak ayat kata intisarul qalb. Nak ayat patah sungguh hati dengan Tuhan. Kita tak berasa patuh. Kemegahan kita, kehebatan kita tak berasa patuh pada Allah. Kalau kita patuh sungguh, tak tubik benar tak jujur. Hak buat tak jujur, tak tubik. Tapi daripada Ramadan, insya-Allah, satu bulan untuk kita nak menghidupkan satu sunnah Rasulullah SAW dengan jalan untuk kita nak cari keredaan pada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita nak dapat munajat kita dengan Allah, panggil at-tadarru', panggil tadarru' dengan Tuhan yang benar sedap. Apabila kita panggil merendah diri kita sungguh dengan Allah Ta'ala, kita berasa sedap. Berasa jadi tak muah. Itu nak kata ruh iman. Iman boleh panggil satu benda rahsia ni, Pak Ayah nak kecek. Saya nak kecek tak boleh juga. Tapi kalau kecekkan bahasa mudah-mudah saya ke, makin baca makin sedap. Makin ada kelazat, ada roca. Jadi bahasa nak buat, bahasa nak baca, bahasa nak berzikir, bahasa nak berdoa. Dah ya Allah, menjagalah hartaku ya Ta'ala. Menjagalah zuriatku ya Allah Ta'ala. Menjagalah ya Allah Ta'ala zuriatku. Menjagalah hartaku berkah Ta'ala. Untuk anak-anak cucuku, pimpin pada harta daripada jalan yang baik Ta'ala. Bagi orang yang tak ada ya Allah Ta'ala, bukulah jalan rezeki bagi aku ya Ta'ala. Rezeki yang halal. Bagi orang yang tak ada, orang nak doa tu bersedap dah. Saya kata semaya, saya kata zikir, doa bersedap. Mengalir amal tu, buat dari hati. Boleh lain payah. Boleh Ramadan pagi, boleh penuh dengan takwaan. Sebab apa? Pakai tu, kalau kita nak cari melalui usaha etikah. Pakai pertama kali rahsia hidup manusia yang berkoncang memberi takwa. Tunyel dapat takwa 10 akhir ni, rendah sungguh. Sungguh, sepi sungguh. Baik segi baca Quran, baik segi zikir, baik segi qiyam, baik segi gapo sahaja dalam Ramadan ni, we double. Bertambah. We sungguh. Cuma banyak kata, satu, nampak dalam bulan Ramadan.
Yang kedua, kelebihan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairu min alfi syahr. Lebih baik pada 1000 bulan. Allah. Allah Ta'ala ni Masya Allah sungguh. Dia beri bonus kepada umat Muhammad ni. Allah. Masya Allah sungguh. Lepas tu lah kalau orang ada buat dosa, mari siapa umur 50 dah. Lepas tu, dalam bulan puasa ni, dia puasa nak masuk etika. Allah Ta'ala jaga hati dia masa etika. Lepas tu dia masuk etika dengan penuh iman dan ikhlas lah. Lepas tu lepas etika dia mati. Muflalah umat Allah. Allah Ta'ala hapus segala dosa. Ya Allah. Bisa. Kalau kita nak berdoa mari dah pada bulan awal, bulan puasa tu bercakap Allah Ta'ala ampun dosa. Habis kalau kita tanya ahli kubur semua ni, dalam kuasa langgar ni, buat kubur pun nak ke apa? Ya Ta'ala bakit semula untuk ukur Nabi dapat kan Ramadan. Allah. Nak buat ibadat dalam Ramadan, kalau kita bakit kubur, misalnya kita kata, kita semua kata kubur bakit kubur semula, nak ke apa sebelum bakit? Ya Ta'ala Nabi dapat. Boleh beribadat dalam bulan Ramadan. Nak ayat kata besarnya bulan Ramadan. Besarnya etika. Yang mana dalam satu surah Dukhan dia kata Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin. Demi Al-Quran itu yang menerangkan kebenaran. Dalam pimpin Ar-Rahman kata Inna anzalnahu fi laylatin mubarak. Sesungguhnya Allah Ta'ala kata kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam yang berkah, ialah Lailatul Qadar. Allah. Mungkin mudah-mudah Lailatul Qadar. Benar besar. Tapi cara etika kita nak mendapatkan Lailatul Qadar itu cara mana? Kita tak tahu duk gibet gambar-gambar. Tak ada payah kali. Caranya masuk duk sejid 10 hari, beribadat, berzikir, berqiyam, bertahajud. Lepas tu jauh pada segala maksiat, katuk terosak, duk dengan Tuhan, kecek kira Tuhan, ada gambar Tuhan, dapat tu. Tak nak kena cari alamat tu, alamat ni tak boleh. Sebab tu Lailatul Mubarakah. Inna kunna munzirin. Kerana sesungguhnya kami sentiasa ada memberi peringatan dan amaran jangan hamba-hamba kami ditipu akan azab. Takut kita nak kena azab Allah. Dia amaran semua. Dia proses kita semua. Dia jaga kita semua. Dia hai okang kita semua. Dia panggil inzar. Dia amaran gitu. Tak boleh gitu. Allah Ta'ala dia jaga kita. Dia getik. Dia masuk. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Allah kata kami menurunkan Al-Quran pada malam yang tersebut kerana pada malam yang berkah itu yang terkuat itu dijelaskan kepada malaikat tiap-tiap perkara yang mengandungi hikmah-hikmah serta tetap berlaku tidak berubah untuk bertukar. Tak ada. Tidak bertukar. Allah Ta'ala siap. Sebab Allah Ta'ala kata Al-Qadar ni makna asyaraf, ketinggiannya, kemuliaannya. Ulama kata dalam tafsir itu banyak yang ulama kata Al-Qadar satu malam itu asyaraf, kemuliaan, keberkatannya, ketinggiannya. Al-Qadar itu ulama kata. Masya Allah. Alhamdulillah. Yang ketiga, Allah Ta'ala merdeka kita daripada api neraka. Allah. Benda pisik-pisik je. Benda hak kita nak cari berlaku. Hak kita nak cita-cita berlaku. Hak kita nak harap-harap berlaku. Nak harap. 3 saat merdeka nak pergi aku. Hak kita nak harap-harap. Hak kita nak cari-cari. Hak kita nak mimpi. Kata kita tu nak ujang pada pergi aku. Allah. Dalam bulan-bulan akhir, dalam bulan Ramadan, Allah Ta'ala beri bonus pisau. Masya Allah. Nawaya kata bukan 10 akhir tak. Allah Ta'ala merdeka hamba dia sejak pada awal bulan.
Tapi barangkali orang awak boleh tak ada, duk sibuk dengan dunia, duk puasa malam, duk puasa tangguh, duk puasa panggil tak mau cegah lagi, panggil baru start. Duk cari semaya panak-panak, baca Quran baru boleh semuka dua muka, baru nak buka, baru nak bagi tu. Apabila masuk sekolah akhir ni, dia tu panggil kali molek dah. Boleh jadi sekali dia baca 3 juz sehari atau 4 juz. Setengah-setengah hak ligat-ligat 7 juz sehari baca setengah-setengah. Alhamdulillah. Allah Ta'ala beri masing-masing. Tapi bukan arti kita nak bertewah untuk orang tu banyak. Saya nak maksud sini. Saya nak orang kata kita tu pergi sikit tak apa. Tapi we ada iman dan wahtisab. Kalau banyak kan, banyak tak ada iman wahtisab tak ada kira faham. Waduh. Mai banyak atau kalau dia tak tahu buku gapo, dia tak ada kira juga. Kena we tahu. Mai bawa tu Allah boleh Allah Ta'ala beri dengan tak ada iman wahtisab, bau tu nak tewah, tu nak cok. Aku boleh tunjuk-tunjuk, aku konten dah tak lagi. Kakak tu. Kita kena mari iman dan wahtisab. We mari dalil. Kerana mu ya Allah Ta'ala. 1 bulan ni aku nak bukti kata aku ni sebagai hamba-Mu ya Ta'ala. Patut aku nak bukti kata aku ni mari dunia tak lain tak bukan untuk nak abdikan diriku pada-Mu ya Ta'ala. Aku tahu tujuan hidupku. Ahli praia di dunia semua ni duk bengong, duk cari tak ketemu. Allah Ta'ala buat apa manusia? Ahli praia dunia duk kaji tak jumpa. Tapi Allah Ta'ala royak satu ayat Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. 2 tekrak ayat dalam Quran. Ahli praia dunia dah jengau, dah cari tak ketemu tu dengan 2 kerak ayat Quran baru cegah pun dia. Jadi Allah Ta'ala buat kita dunia ni lah mari apa? Untuk nak mengabdikan diri kita kepada Allah. Untuk nak menyembahkan kita kepada Allah. Itu tujuan Allah jadi kita. Sudah kita jadi hamba Ta'ala, gapo Allah tu? Ada surah Tabarak. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Gapo liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Amalan ibadat ni nak dicomel tak mau Ta'ala yang nak comel. Ahsanu amalan nak comel. Apa boleh tahu buat we dicomel, buat we nyanguk. Makna kata 2 kop Abdul Muhsin. Hamba yang tak elok. Yang nyanguk yang comel. Dalam surah Al-Zaitun ni Inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Elok secomel-comel. Masya Allah. Subhanaka ya Allah. Noyak kata bagi orang yang ahli fikir yang boleh buat renungi. Kata kita tu panggil nasib baik jadi sebagai umat Muhammad ni Allah. Mulia. Allah Ta'ala mulia kita. Allah Ta'ala guna pisik-pisik banyak bagi kita. Bulan Ramadan ni barangkali kita tidak boleh menghargai lagi kerana kita duduk lalai kan benda-benda lain. Dan boleh jadi kita tak tahu kata benar Ramadan ni benar yang sangat mahal. Kalau kita kata benar Ramadan ni mahal, kita tak berimpah untuk berjalan sebelum nak buka puasa, untuk nak tunggu buka puasa. Cari gugala, main, cari satu dia makan dia buah. Mungkin kecek sikit, mungkin keras sikit, tak. Tidak menghargai dalam bulan Ramadan, subhanallah. Sorak apa tu ada kepada dak tunggu buka puasa, dak puasa sebelah sikit, subhanallah. Masya-Allah, banyak lagi kakak tu. Apabila masuk pukul 5 ke 4:30 tak cari tu. Untuk nak tukar fikir. Bahkan dalam saat-saat itu dia sangat berharga untuk kita nak menajat kita kepada Allah Subhanahu. Walaupun zikir tak kata subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Tak tu tak pernah badan kita duk ishari kelum kecek tu kecek kau dia berkira. Boleh juga nanti mau berhenti boleh puasa, bahawa puasa gila lagi. Dalam boleh puasa sebulan ni atau dalam 10 hari akhir ni, hak nak kakak tu lagi break kena berhenti dulu. Hidup dengan Tuhan. Terang bayangkan dengan Tuhan masuk baik mana. Dengan kedai kopi tu sedap mana. Sedap dengan
Tuhan lagi, subhanallah. Saya mungkin nak kata buat demo, saya nak hajar buat demo, bertanggungjawab saya kena royak, kena menyampai. Marilah kita dalam 10 akhir ni, kita bersungguh-sungguh, kita beraktikah dalam masjid, kita munajat ke Tuhan, kita rayuhan kapuh kita ada terlekat, kita royak ke Allah Ta'ala. Ya Allah, aku ada pandangan gini, aku ada pandangan gitu, gini. Kita royak pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. นี่คือโอกาสของเราไม่มีโอกาสแล้วหน้าจากนี้ไม่มีมันหายจะตัดดนsudah yakin Allah sujud top sungguh. Yang keempat, keampunan dosa-dosa semua yang kita melakukan seseorang untuk masuk syurga. Kalau kita ada dosa, kita syurga tolak, kita kena masuk neraka. Tapi kita rindu apabila kita bersungguh-sungguh dalam bulan Ramadan, apabila Allah Ta'ala terima amalan kita bulan Ramadan, kita tidak ada syurga. Tapak kaki kita jatuh ada syurga. Alhamdulillah. Kita panggil terasa baik dan butuh. Sekali lagi saya panggil banyak ule-ule kita ni panggil butuh kita. Termasuk oleh butuh lah kerja. Butuh sungguh-sungguh kita sebagai umat Muhammad. Tapi berapa banyak lagi kadang-kadang kita tu pagi duk tipu di hawa nafsu, duk tipu di syaitan. Tapi insya-Allah kita ni okey kasih buat 10 hari ni. Kita nak terang, nak test hati kita setara mana. Kita ni nak masuk golongan orang berjaya atau orang tak berjaya. Maka kita boleh menentu nasib kita dalam 10 akhir. Baik saya sendiri dan ibu pendengar semua dan adik-adik semua, kita boleh tukar syurga kita dalam Ramadan. Segala-gala pun kita boleh tukar melalui ibadat, melalui zikir, melalui doa, melalui baca Quran, melalui qiyam, melalui sedekah. Segala ibadat yang terpuji untuk kita sebagai nak jamu kita sebagai orang yang muhsinin. Yang mana Allah Ta'ala, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah Ta'ala kasih saya bagi orang muhsinin. Dan 10 akhirnya adalah sunnah nabawiyah. Sunnah nabawiyah. Bukan rekod berita bahari dak. 10 etika akhir ni, 10 hari akhir etika ni, sunnah nabawiyah. Satu sunnah yang dibawa oleh Rasulullah SAW sampai dia mati. Lepas tu dia bersungguh-sungguh pesan pada umat dia. Bersungguh-sungguh kan benda ni, hei umatku. Nabi dia pesan ni. Pesan ni. Sebab apa? Sebab dia bimbing kita takut kena tipu di nafsu, tipu di syaitan. Sebab apa? Untuk kita nak baji hati kita untuk diguna sesuatu. Itu sebelah bulan, sebelah bulan. Lepas daripada Ramadan. Tapi dalam bulan Ramadan kita pun nak capai cerita ada. Bulan Ramadan mau tak ada stesen untuk membukti. Gisteret. Situlah lo panggil untuk jadi bukrom lah panggil bukrom dari cara hidup kita. Jadi gitu, jadi gini, cara memikir kita, gitu gini. Jadi lo panggil tak nampak comel. Sebab bulan Ramadan satu mahattah, satu stesen untuk kita nak rehat roh kita. Nak rehat fikiran kita, nak rehat jismaniah kita daripada dunia-dunia yang fana, dunia yang hancur. Lepas tu bukan sekadar sunnah nabawiyah, begitu juga khuluwah syar'iyah. Berkhuluwah dengan bentuk syarak. Khuluwah, berasing diri kecil Tuhan, beribadat sunyi, tak ada menunjuk-nunjuk. Masya Allah. Begitu ibadat Islamiah, ibadat seluruh dunia berkenaan dengan i'tikaf. Rumah kita Masya Allah dalam ni. Dulu tu kalau kita kata ibadat i'tikaf ni, mula gitu gini, tapi Alhamdulillah lah ni banyak orang tu masih reti lah, kan? Masih faham kata rasio i'tikaf ni terlalu banyak sekali. Alhamdulillah. Orang panggil
Itu satu rahmat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingat dulu masa saya dulu saya tak kenal etika. Saya kenal etika ni setelah mana saya di Mesir. Sebelum waktu itu saya tak kenal etika. Sebelum saya di Mesir, saya tak kenal etika. Tak bisa dengar etika. Tapi setelah mana saya di Mesir, Masya Allah, saya terima kasih pada Abek-Abek yang menghidupkan satu benda yang saya kata benda besar bagi saya. Saya boleh panggil banyak rasio dalam etika. Dan saya boleh banyak pertukar dalam etika. Sebab tu saya panggil, saya kasih etika. Bukan saya menunjuk kata saya nak etika tak. Saya goyak dah hati sungguh. Saya panggil rak etika. Tapi saya kena minta pertolongan Allah Ta'ala juga. Nak gua hati saya tu panggil usaha papau iman waktu sabar. Terus saya kata etika dengan menunjuk-nunjuk. Fok kita etika weh. Fok kita fok lain tak etika. Saya minta untuk bercabut penyakit. Saya doa bakal ikhwan fillah semua. Ya Allah, pandailah masuk etika dalam tiap-tiap jiwa orang muslim. Hak reti dan hak tak reti. Ya Allah, membubah capok masuk etika sebelum kita. Tak ada etika sebelum kita 3 hari tak buat Allah. Dia kata etika dan iman waktu sabar. Hak boleh 5 hari, hak boleh 10 hari, Masya Allah. Tapi ya Allah, aku tak ni perasa yang kata aku tak habis, aku nak etika. Ya Allah. Alhamdulillah. Segala puji dan puja padamu ya Allah Ta'ala. Lepas tu riyadhah imaniyah. Bukan sekadar kita duduk kiam, duduk semaya, duduk kita tangan, berdoa. Sebagai nilai, hak kelakar. Bagi apa? Bagi iman kita. Sebab apa? Iman ni kena mujahadah juga. Kena berlatih juga. Nak upgrade iman bina itu kena bermujahadah. Nak bina sendiri kali lagi, kena bermujahadah. Kena berlatih. Kena berlatih. Kalau tak ada bermujahadah tak lagi. Kecil enjoy nak buat talent. Saya. Kalau duk engek saja kita kena bermujahadah. Sikit demi sikit. Barulah nak iman kita sekali, hati sekali dengan benda tu. Masya Allah. Maka terbiar ruhiyah untuk nak beki, nak didikkan roh kita tu. Ada roh yang cuci bersih. Tak ada barina, tak ada beki ke orang. Tak ada berasa nak muih ke orang. Salah tu sama. Ada bahasa gapo. Demo jeling kita tak ada gapo, boleh jadi demo pakai salah dengan kita. Demo kata kita, boleh jadi demo tak pakai kita lagi, demo nak silap pakai tu dengan kita. Ada gapo kita telah melakukan. Salah atau salah. Luah dah. Dalam 10 hari akhir, dari Ramadan, tak ada, kita tak ada. Demo jeling kita tak tahu buku gapo, boleh jeling lah kerja demo. Kita doa kepada dia Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan buka hati dia. Dan mengupak kita, itu kerja dia bukan kerja kita. Maka kita doa Allah Ta'ala, bukalah hati dia bila ngerti mengupak Allah Ta'ala. Dan mendeki kita, ya Allah, builah penyakit mendeki itu, sesalah penyakit mendeki Allah Ta'ala. Upak hati Allah Ta'ala. Kita doa kepada dia sebenarnya kita semua. Nak ayat atau bulan Ramadan, bila penuh dengan hikmat, dengan rahmat, dengan roh iman. Dalam bulan-bulan lain dia panggil nak cari kesejahteraan, ketegangan yang sebenar. Payah lah. Tapi dalam bulan Ramadan ada ketegangan, ada kemanisan, ada rojak. Lebih-lebih lagi sebelum akhir ni, marilah kita panggil bersungguh-sungguh menghargainya dan menyelidiki bagi cocok di dalam. Ucap dengan sebelum akhir ni. Dengan tahun ni penuh yakinnya ya Allah. Aku nak buat, nak bukti kata aku sebagai hamba. Aku nak tunjuk ya Allah Ta'ala.
Boleh ada bulan lain aku serabut dengan dunia. Boleh ada bulan lain aku tak ada dengan bisnes tu. Tak ada dengan kamuran tu. Tapi boleh dengan Ta'ala. Aku nak berhenti diriku. Bulan 10 akhir ni, tak lain tak bukan. Untuk nak buktikan sunnah kita Muhammad SAW. Rasul. Ikut sunnah. Yang mana kita bangga-bangga dengan sunnah, maka 10 hari akhir kita menghidupkan, menghayatilah sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Selepas tu kita akan dapat roh nafsiyah. Masa tenang jiwa. Apabila kita gula cukup kakahnya sudah. Apabila sedap itu mengoyak atau benda gula ni sedap. Kalau cukup kakah tak sedap. Apabila cukup kakah ni sedap. Kakak cukup dah. Kurang tak berat kakak sikit tak lagi tau. 10 hari akhir ni kita kuat kakak. Kita kakak kuat. Kalau kita boleh suk mana power kita panggil tempat kita tengah suk lagi. Kita suk lagi. Boleh sangat mana kita dimisuk. Allah Ta'ala tahu hati kita masing-masing. InsyaAllah apabila kita bagi siapa kelas tu, siapa martabat tu, kita akan dapat roh nafsiyah. Ketenangan jiwa sebenarnya. Tenang jiwa, Masya Allah. Tenang jiwa. Tak ada kuasa beli sedang oleh kocik, tak ada sedekah raya ni. Tapi hati tenang. Satu ketenangan. Satu pemberi Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang tak ada setengah-setengah, tak ada baju raya ni. Tenang, tak nak gapo, tak nak pelak gapo. Alhamdulillah. Terima kasih. Masya Allah. Sebab ketenangan ni bukan benda panggil mudah dibeli. Bukan benda mudah disyari. Benda payah. Tapi bulan Ramadan, satu bulan baik-baik selaki, banyaklah kita panggil bersungguh-sungguh dalam Ramadan. Sebab yang kita sering baca dari surah apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alf syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dia kira 10 je itu. Dia kira 10 je itu. Habis-habis malah. Pada hari itu Nabi kata, sesiapa yang semaya subuh jemaah atau semaya isya lima serta berqiyam, maka kutibat lahu qiyam. Kira sekali. Ini dapat dikodah. Jangan tinggal. Bagi masa paling menghargai. Begitu ke Siti Aisyah tanya Rasulullah, apabila sampai keluar kita doa apa Allah Ta'ala? Allah Ta'ala kata, ad'u ya Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Atau fa'fu anni. Ya Allah, ampun Rasulullah. Apabila Allah Ta'ala apa? Syurga lah kita. Allah panggil nasib baik lah kita. Allah panggil dapat Lailatul Qadar tu dengan doa kita tu, tak apa lah. Tapi nak Allah bila kita dalam gulungnya pada masa tu iman lah disabah. Kena ingat itu. Iman lah disabah itu penting. Bagi orang yang ada masa sejarah, Alhamdulillah ada pelak gapa. Hanya nak panggil special sikit tu. Panggil nak upgrade dari syurga tu. Dari syurga tu banyak grade. Lepas tu si main baik ngakak sebab saya ayat ni ngakak dan sesuatu besar kita si. Mana kita cerah, masa kau hello. Dengan doa ya Allah, aku tak sedia bait Allah Ta'ala. Pilihlah Allah Ta'ala min ghairi hisab wala azab. Wala sabiq azab. Dengan tiada hisab. Wala sabiq azab. Tak ada azab asli. Nak pergi back. Baik special sekali. Tak sedia baik berubah tak sedia Ta'ala sedia. Sejak mana aku tinggal dunia, di pada alam barzakh, alam kubur, aku nak buat ni hening semua Ta'ala, wisdah semua. Aku tak sedih, tak sedar. Aku tak sedih, tak rasa keliru. Ya Allah, aku ni, apa lepas dah tak sedih Ta'ala. Jami lah pusing. Aku harap dengan Allah Ta'ala, dengan ibadat aku di Ramadan, kata aku ni duduk tempat yang terpuji.
tempat yang termulia. Aku suka bahagia dengan Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab kita dah buat ibadat kepada Allah. Kita yakin penuh kita sebagai hamba Allah. Apabila kita yakin kata kita hamba Allah, Allah Ta'ala tak akan sia-sia kita dah buat. Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala. Bukan orang kamanda. Allah Ta'ala. Allah. Subhanaka ya Allah. Subhanaka. Alhamdulillah, saya ingat masa lagi, ada lagi lebih kurang 10 minit. Malah kita panggil sarup dengan cara dapat kita dipanggil boleh menghayati satu amalan, boleh menghidupkan satu amalan i'tikaf dalam bulan Ramadan. Itu merupakan satu kejayaan yang paling besar. Besar bagi kita, oleh kerana saya ulang kali lagi, oleh kerana kita tu nak jamin dah, terjamin dah kata kita tu boleh hidup waktu masa depan. Atau kita nak boleh sapa dah, ya bila i'tikaf masa Isya i'tikaf, nak sapa dah i'tikaf. Cuba kita pakat-pakat mari mikir. Pada Tuhan Allah Ta'ala aku nak rangap, aku berjanji dengan Allah Ta'ala aku nak rangap nafsu aku tu. Nafsu aku dah guna masa dengan sia-sia, dah guna masa apa yang tak pakar Allah Ta'ala. Aku nak jadi pakar. Aku berjanji dengan diriku dan dengan Allah Ta'ala. Pada tahun Allah Ta'ala, sekolah akhirnya Ta'ala, aku nak rangap benda sia-sia, benda tak ada faedah Allah Ta'ala. Maka aku nak tuju pada Allah Ta'ala. Aku nak bersungguh-sungguh dengan Allah Ta'ala. Maka aku harap pada Allah Ta'ala untuk pimpin aku Allah Ta'ala, bimbing aku Allah Ta'ala, heret aku Allah Ta'ala. Hatiku nak dah kadang-kadang banyak ujian, banyak benda bagi Allah Ta'ala. Sepak-sepak ku berkebiku mudah jalan Allah, untuk aku dapat sekolah akhir. Lebih-lebih aku nak dapat takwa. Yang kedua, aku nak dapat daripada. Yang ketiga, aku dapat kemerdekaan pada api neraka. Yang keempat, aku nak bersihkan diriku pada segala dosa-dosa. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang mana masih Allah bagi orang yang Ta'ala masih berpeluang lagi bagi kita boleh pandang mikir, pandang renung untuk mendapatkan hasrat terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh kerana seperti saya ayat saat ini dah tujuan kita hidup tak lain tak bukan kita nak pelajari syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi betul itu nak pelajari syariat Allah Ta'ala, nak syariat baik mana tu. Tak ada siapa yang panggil tahu, hanya kita benar-benar al-ghaib. Tapi Allah Ta'ala buat tanwa dan susun cara hidup, cara jalan 1, 2, 3, 4, 5 ikut syarat itu gini. Maka kita harap-harap Allah Ta'ala. Atau kita buat itu juga dalam sebelah akhir, kita harap Allah Ta'ala dengan kita penuh iman dan ihtisab pada Allah SWT untuk kita nak dapat syurga Allah SWT. Kalau boleh masuk Al-Firdaus, Allah setinggi-tinggi syurga. Kalau tak boleh masuk Al-Firdaus, masuk Ar-Rayyan tak apa, dah Allah Ta'ala. Syurga batu boleh masuk. Tak boleh masuk Ar-Rayyan, masuk syurga Allah Ta'ala dengan tanpa hisab wala azab. Mau masuk syurga. Nak masuk syurga itu dah kacau. Kalau kita nak kacau, kita nak syurga. Dunia ni Allah 40, 50, 60 lebih lah awasan. Tapi betul awasan kita nanti betul awasan baik mana. Baik kita tak semaya ke, baik kita tak pening ke, baik mana lain. Maka hei umat Islam, hei saudara-saudaraku, hei sains-sains sahabatku semua, marilah kita panggil buat kecek dengan diri masing-masing. Kita nak cari jalan mana yang berdekat, yang berselamat untuk kita lagi menghadapi Allah pada satu masa. Maka saya serulah pada diri saya dan para sahabat, wallahi semuanya saya sayang. Aku kasih kepada semua kerana Allah. Tapi
InsyaAllah dengan melalui dakwah saya kecil ini, saya minta Allah Ta'ala percakapan saya tu boleh membukakan hati-hati saudara-saudara, untuk sama-sama kita boleh mikir dan boleh insaf, boleh sedar untuk kita nak klik syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita kena banyak baca Quran sebab Allah tu benar berkat kepada kita, insyaAllah. Yang terakhir sekali, dalam percakapan saya lebih kurang sejam atau 45 minit atau 50 minit, begitulah sepesok mula. Sebab saya ni mungkin orang ahli ada ilmu, hanya saya ni baru panggil duk belajar dan mengaji untuk nak beki pertama kali diri saya yang buruk, diri saya yang tak jujur ni, melalui kecet, melalui tazkirah ni. Moga-moga Allah Ta'ala akan buka hati saya dan buka hati pendengar. Tak lain tak bukan tujuan kita tu nak dapat ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lebih lagi nak dapat syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitulah jika ada tersilap atau tersalah, atau rasa tak sedap dengar di telinga, atau rasa tak cocok dengan hati pendengar, maka belang kita amal banyak. Apalah kepada belang, sebab saya ni manusia seperti dia juga, ada kesilapan dan ada keaiban. Tapi mana yang betul, mana yang baik, itulah agak kata satu hidayah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk Allah Ta'ala nak bukakan hati-hati kita dikembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah sahaja pada kali ini. Aku qauli hadza wa ufawwidu amri ila Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.